Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Amara binti Robin, nombor matrik I20104476. Hari ini saya dan rakan-rakan akan membentangkan berkaitan dengan prosedur pemerhatian, penilaian dan pentaksiran menggunakan kaedah senarai semak. Okey, untuk pengenalan saya akan menyatakan bahawa kanak-kanak ni merupakan modal insan ataupun aset yang paling penting dalam setiap negara. Hal ini kerana kita dapat lihat sekiranya sesebuah negara tersebut dapat melahirkan modal insan yang berkelakuan baik ataupun positif dan sentiasa berfikiran jauh, negara mereka akan diberi persepsi yang positif daripada masyarakat luar ataupun negara luar. Seperti kita dapat lihat masyarakat di negara Jepun, modal insan yang mereka lahirkan iaitu modal insan yang sentiasa menghormati kepada setiap orang yang di negara mereka ataupun di negara luar, dan juga mereka mempunyai modal insan yang berfikiran tinggi, dan perkara tersebut telah memberi impak yang tinggi kepada imej negara mereka, kerana negara luar mempunyai persepsi yang tinggi terhadap negara Jepun ni. Tetapi siapakah individu yang berperanan dalam melahirkan modal insan yang baik ini? Insan yang paling berperanan dan bertanggungjawab dalam membentuk, mengasuh dan membimbing kanak-kanak ini menjadi insan yang baik ialah ibu bapa. Kenapa ibu bapa dikatakan insan yang paling berperanan dalam membentuk perkembangan kanak-kanak ini? Kerana ibu bapa merupakan insan yang paling hampir dengan anak, dan kanak-kanak tersebut merupakan anak-anak mereka. Tentulah mereka diberi tanggungjawab sepenuhnya dalam mengasuh dan mendidik kanak-kanak tersebut. Tetapi ada juga insan yang paling bertanggungjawab dan berperanan dalam membantu ibu bapa meningkatkan perkembangan kanak-kanak tersebut. Individu yang berperanan dan bertanggungjawab dalam membentuk perkembangan kanak-kanak tersebut ialah guru. Kenapa guru dikatakan individu yang paling berperanan dan individu yang boleh menurut ibu bapa dalam mengembangkan perkembangan kanak-kanak tersebut? Kerana guru merupakan insan yang paling hampir dengan kanak-kanak tersebut dan selain ibu bapa. Hal ini dikatakan demikian kerana kanak-kanak banyak menghabiskan waktu-waktu mereka di tadika. Apabila mereka meningkat umur 5 hingga 6 tahun, kanak-kanak yang bersekolah di tadika ataupun di prasekolah akan banyak meluangkan masa mereka di institusi tersebut, dan guru memainkan peranan dalam memantau setiap perkembangan kanak-kanak di sekolah. Dan perkara yang mengukuhkan bahawa guru merupakan individu yang berperanan dalam memerhati perkembangan kanak-kanak, kerana kanak-kanak tersebut banyak menghabiskan masa ataupun meluangkan masa-masa mereka di tadika ataupun prasekolah. Ibu bapa menghantar kanak-kanak ke prasekolah. Guru di prasekolah terdapat pelbagai jenis instrumen yang disediakan oleh sistem pendidikan di Malaysia. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan instrumen senarai semak untuk memerhati, menilai dan mentaksir perkembangan kanak-kanak tersebut. Rekod senarai semak yang disediakan adalah dari segi guru akan perhatikan kanak-kanak dari segi kebolehan, sikap, pengetahuan dan juga kemahiran kanak-kanak, dan terdapat juga instrumen-instrumen yang lain yang terdapat dalam boras senarai semak tersebut.
Borang tersebut digunakan adalah untuk memerhati serta menilai kanak-kanak tu, menilai secara tidak formal kelakuan kanak-kanak tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan kanak-kanak tersebut bersedia dalam melangkah ke alam persekolahan secara formal, iaitu pada tahun 1 di sekolah kebangsaan pada masa akan datang. Assalamualaikum, nama saya Naga Malia Miti Hamidi, nombor kad menteri I20104561. Saya akan meneruskan bahagian seterusnya, iaitu senarai semak komponen perkembangan kognitif. Okey, melalui senarai video yang telah saya perhatikan, saya telah membuat senarai semak dan telah mendapat 5 komponen kemahiran. Yang itu yang pertama, kemahiran pemerhatian, di mana kanak-kanak tersebut dapat menggunakan diri penglihatan, pendengaran dan sentuhan dengan baik. Okey, saya dapati pada video yang pertama, kanak-kanak dapat mendengar arahan yang diberikan oleh guru dengan baik dan melakukan pergerakan mengikut arahan guru tersebut, di mana di dalam video tersebut guru meminta kanak-kanak untuk menyentuh bahagian anggota badan yang telah disebut oleh guru, dan kanak-kanak dapat mengikut dan menyentuh bahagian tersebut dengan betul. Okey, kemahiran seterusnya ialah pergerakan bukan lokomotor. Kanak-kanak dapat membongkok, mengayun, memusing tubuh badan mereka. Seperti di dalam video, kita dapati kanak-kanak suka dengan aktiviti yang guru tersebut lakukan, dan mereka menggunakan atau memberi isyarat seronok mereka seperti mengayun, memusing. Kita dapat tengok yang kanak-kanak tersebut enjoy lah. Okey. Yang ketiga ialah kemahiran sikap saintifik, di mana kanak-kanak menunjukkan sikap ingin tahu dan bekerjasama. Okey, macam di dalam video satu ini, saya dapat lihat seorang kanak-kanak memerhati pergerakan rakan di sebelahnya dan mengikut rakan tersebut, kerana kanak-kanak tersebut dia nak tahu anggota badan yang mana satu yang disebut oleh guru tersebut. Contohnya macam, di mana hidung, sila tunjuk hidung anda, dan kanak-kanak yang lain tunjuk hidung. Kemudian kanak-kanak tersebut kurang pasti adakah itu betul hidung atau tidak, dan dia melihat rakan di sebelahnya, dan kemudian dia membuat perkara yang sama, iaitu menunjuk hidung. Okey, melalui pemerhatian tersebut, kita dapati yang kanak-kanak tu menunjukkan sikap ingin tahu adakah itu benar hidung ataupun tidak. Dan apabila kanak-kanak tersebut membuat perkara yang sama dengan rakan-rakan yang lain, kita dapati yang kanak-kanak tersebut bekerjasama dengan baik. Okey. Yang keempat ialah melakukan pelbagai pergerakan lokomotor, di mana kanak-kanak dapat melakukan pergerakan seperti berjalan, berlari, melompat. Okey. Perkara ni kita dapat tengok pada video pertama, di mana kanak-kanak melakukan aktiviti tersebut dengan guru-guru mereka, seperti berjalan, berlari, melompat mengikut kelajuan masing-masing, berlari mengikut arah yang diberikan oleh guru mereka lah. Okey, komponen yang kemahiran yang terakhir ialah kesedaran ruang, di mana kanak-kanak dapat melakukan pergerakan dalam ruang diri, ruang am, dan kemudian kanak-kanak dapat membuat pelbagai pergerakan dari pelbagai aras, iaitu tinggi, sederhana dan rendah. Okey, kalau kita tengok dalam video yang pertama ini, saya telah buat pemerhatian bahawa kanak-kanak melakukan pergerakan pada aras yang tinggi, di mana seperti dalam video, guru meminta kanak-kanak untuk membuat nombor 1 menggunakan tubuh badan mereka, dan kanak-kanak membuat nombor 1 menggunakan tubuh badan mereka
dalam keadaan tegak seperti tiang. Okey, pada ketika itu kanak-kanak berada pada kedudukan aras yang tinggi kerana mereka duduk pada keadaan tegak lah, pada keadaan yang tegak. Badan mereka tegak. Okey, yang seterusnya aras sederhana di mana kanak-kanak guru mereka membuat aktiviti bersama kanak-kanak yang lain dan meminta kanak-kanak untuk membangun secara perlahan dan meniru gaya seekor kucing. Okey. Ataupun gaya seekor kucing dan atau contoh yang lain seperti gaya merangkak. Okey, pada ketika itu kanak-kanak berada pada kedudukan aras sederhana kerana mereka meniru gaya seekor kucing dan pada contoh lain yang saya sebut merangkak. Okey, yang terakhir ialah aras rendah di mana di dalam video tersebut guru tersebut bertanya kepada kanak-kanak yang lain, macam mana kalau kita mencair seperti ais? Adakah bagaimana keadaan tubuh kita pada ketika itu? Kemudian bagaimana keadaan kita pada ketika itu? Kemudian kanak-kanak membuat cara seperti mencair. Apabila ais mencair, automatik badan kita akan duduk pada keadaan aras yang paling rendah. Okey. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan serahkan kepada rakan yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Nur Syahidah binti Said, nombor metrik I20104333. Saya akan membincangkan tentang video kedua iaitu Cognitive Skill. Dalam video tersebut, seorang kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun bernama Kamala. Kamala dapat melakukan aktiviti dengan baik. Aktiviti pertama dalam video tersebut ialah aktiviti cari dan tampal. Dalam aktiviti itu, Kamala menggunakan kemahiran motor halus untuk menampal abjad dengan memegang gam yang telah disediakan oleh ibunya. Di akhir aktiviti, ibunya bertanya tentang abjad-abjad itu dan Kamala dapat menjawab soalan ibunya dengan mudah. Aktiviti kedua pula iaitu padankan corak. Dalam video itu, Kamala perlu padankan corak yang sama. Dalam pemerhatian, Kamala dapat melakukan aktiviti dengan baik. Malah Kamala juga dapat memegang pensel dengan betul. Terdapat juga beberapa aktiviti-aktiviti lain dalam video tersebut seperti aktiviti mengira di mana Kamala perlu mewarna nombor dan menamakan nombor-nombor tersebut. Secara keseluruhan, Kamala dapat melakukan aktiviti dengan mudah, namun Kamala juga tidak dapat memadankan angka dengan nama nombor kerana keliru dengan beberapa nama-nama nombor yang lain. Sebagai contoh, nombor 6 dan juga nombor 9 di mana jika diterbalikkan akan mendapat angka yang sama. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Aisyah binti Ahmad Lutfi, nombor metrik I20104640. Sekarang saya akan menerangkan mengenai senarai semak perkembangan kognitif bagi video yang ketiga. Dan sebelum saya menerangkan senarai semak bagi video tersebut, saya akan ceritakan atau membacakan sebesikit maklumat ringkas mengenai responden. Nama responden ialah Ernell dan
responden ini berumur 6 tahun dan jantina responden ini ialah perempuan. Okey, sebelum saya menerangkan mengenai senarai semak ini juga, saya ingin menegaskan dan menyatakan bahawa item-item yang dibina dalam senarai semak ini telah dirujuk dari buku KSPK dan diambil dari standard pembelajaran untuk berumur 5 tahun ke atas. Okey, bagi kemahiran yang pertama bagi senarai semak ini ialah mendengar dan bertutur. Dan kemahiran mendengar dan bertutur ini terdapat 3 item di bawahnya. Yang item yang pertama ialah murid boleh mendengar dan memberi respon dengan bertata susila terhadap arahan dan soalan. Item ini kanak-kanak mendapat skor ya untuk arahan dan soalan. Sebagai contoh, responden berjaya mengikut segala arahan dan menjawab segala persoalan berkenaan dengan aktiviti yang telah dikendalikan oleh lelaki dewasa dalam video tersebut. Dan item yang kedua di bawah kemahiran mendengar dan bertutur ini pula ialah murid boleh berinteraksi menggunakan ayat mudah untuk memberi arahan dan memberi pandangan. Dan item yang ketiga bagi kemahiran mendengar dan bertutur ini juga ialah murid boleh menyampaikan idea secara kritis tentang sesuatu yang didengari, dilihat atau dialami. Dan ulasan daripada senarai semak ini, responden juga tidak malu dan takut untuk menyatakan pandangan dan ideanya sendiri berdasarkan aktiviti yang responden jalankan. Okey, seterusnya kemahiran motor halus. Kemahiran motor halus dan item di bawah kemahiran motor halus ini ialah menggunakan kemahiran motor halus melalui aktiviti yang melibatkan alatan. Dan kanak-kanak ini dan responden ini mendapat skor ya bagi item ini. Sebagai ulasannya, responden berjaya menggunakan dan mengaplikasikan kemahiran motor halusnya, iaitu responden menggunakan tangan untuk menyentuh dan memegang objek-objek yang ketika aktiviti ini jalankan, seperti dia memegang kepingan permainan, lepas tu dia ada memegang drumstick, dia juga ada seperti memegang seperti menyentuh sedikit cawan kertas yang berada dalam aktiviti tersebut. Okey, seterusnya kemahiran yang ketiga ialah melakukan pelbagai pergerakan muka lokomotor. Okey, pergerakan muka lokomotor ini ialah melibatkan badan kekal di tempat sama tetapi memusing di sekitar paksi mendatar atau menegak. Okey, item di bawah melakukan pelbagai pergerakan muka lokomotor ini ialah murid boleh melakukan pergerakan seperti meregang, menolak, menarik dan mengimbang. Tetapi untuk item ini, responden hanya memperoleh skor ya bagi menolak, menarik dan X untuk melakukan pergerakan meregang dan mengimbang, kerana ulasan terhadap aktiviti ini kerana responden hanya melakukan pergerakan menolak dan menarik dalam mengendalikan objek-objek di dalam aktiviti. Sebagai contoh, kadang-kadang ada kalanya dia menolak dan menolak kepingan permainan kecil tu. Lepas tu dia ada menarik objek-objek yang di dalam aktiviti tersebut ke sesuatu tempat di atas meja itu. Okey, bagi kemahiran yang keempat ialah mengelaskan objek, dan item di bawah mengelaskan objek ini ialah murid boleh membanding dan membeza objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama. Dan item yang kedua bagi mengelaskan objek ini ialah murid boleh menyukat cecair menggunakan unit bukan piawai. Dan kedua-dua item di bawah kemahiran mengelaskan objek ini kadang-kadang mendapatkan skor ya, kerana responden berjaya membanding dan membezakan objek-objek yang mempunyai ciri yang sama, dan responden berjaya menyukatkan cecair menggunakan bukan unit piawai. Contohnya, responden menggunakan tangan untuk menyukat air di dalam kelas tersebut. Dia menggunakan tangan responden seperti ni. Dia ingin
melihat kesamarataan dan ketinggian air di dalam kelas itu, kiranya dia menggunakan tangan untuk menyuka air tersebut. Dan salah satu contohnya juga kanak-kanak menggunakan cawan kertas untuk dan menunjukkan di manakah objek yang tersembunyi di bawah kertas cawan kertas tersebut. Okey, bagi kemahiran yang kelima ialah membuat inference, dan item di bawah kemahiran membuat inference ini ialah murid boleh membuat andaian yang munasabah berdasarkan pemerhatian, dan responden mendapat skor ya bagi item ini kerana ulasannya responden berjaya menyatakan penyebab dan tanggapan yang jelas kepada mengapa sesuatu berlaku pada pengakhiran aktiviti yang dijalankan olehnya. Sebagai contoh, macam orang lelaki dewasa di dalam video tersebut menyatakan kenapa, dan persoalan orang lelaki dewasa di dalam video kenapa itu membawakan kanak-kanak ataupun responden ini menceritakan ataupun memberikan ulasan dan pendapat kenapa ia terjadi. Okey, seterusnya untuk kemahiran yang keenam ialah kemahiran berkomunikasi, dan item di bawah kemahiran berkomunikasi ini ialah murid boleh membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian melalui hasil kerja atau lisan. Okey, dan item ini responden mendapat skor ya kerana kanak-kanak dapat membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian melalui hasil kerja dan lisan ini. Responden berjaya memberi kesimpulan kepada keempat-empat aktiviti tersebut secara lisan. Kiranya kanak-kanak ni dia bercakap, lisan dia bercakap, dan lisan bercakap mengenai pendapat responden terhadap aktiviti yang dijalankan. Okey, bagi kemahiran memadankan objek ialah di bawah kemahiran memadankan objek ini, item di bawahnya ialah murid boleh memadankan objek berdasarkan warna. Okey, di sini memadankan objek berdasarkan warna, bentuk dan saiz. Dan responden dapat skor ya untuk warna, dan manakala bentuk dan saiz mendapat skor X. Kerana ulasan daripada item ini, responden berjaya menghasilkan kepingan permainan berwarna biru daripada warna-warna lain. Kiranya kanak-kanak itu menghasilkan kepingan permainan berwarna biru dengan kepingan warna-warna lain yang terdapat di dalam satu tempat tu, di satu tempat di atas meja tersebut. Okey, bagi kemahiran yang ke-8 ialah memahami konsep ketekalan. Okey, bagi memahami konsep ketekalan, item di bawahnya ialah murid boleh menjelaskan ketekalan panjang, jisim dan saiz. Tetapi bila item ini kanak-kanak mendapat skor ya bagi panjang dan jisim, dan saiz mendapat skor X. Kiranya disebabkan responden berjaya menyatakan bahawa kayu drumstick tu ditolak ke depan, kayu drumstick itu kan telah ditolak oleh lelaki dewasa dalam video tersebut, dan jadi responden beranggapan bahawa kepanjangan kayu drumstick yang ditolak dan tidak ditolak itu kepanjangannya sama sahaja, bukannya berbeza, bukannya bertambah panjang kayu yang ditolak itu. Okey, bagi jisim pula, kiranya kanak-kanak itu responden itu dapat mengetahui jisim yang berada di dalam gelas tersebut. Kiranya kanak-kanak mengetahui kuantiti atau ketinggian air di dalam gelas yang dituangkan air itu.
Okey, bagi yang terakhir ialah kemahiran memahami nombor 1 hingga 10. Okey, bagi item di bawah kemahiran memahami nombor 1 hingga 10, murid boleh membilang secara tertib menaik dan menurun. Dan kanak-kanak mendapat skor ya di dalam item ini. Sebagai contoh, kalau sebenarnya berjaya membilang bilangan kepingan permainan berwarna biru itu secara menaik, kiranya kanak-kanak itu mengira dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sehingga 11. Okey, itu saja, sekian daripada saya. Terima kasih. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Adi Bamariti Khairuddin. Nombor metrik I20104498. Hari ini saya akan membentangkan tentang video 3, iaitu mengenai kanak-kanak yang bernama Kira, berumur 4 tahun dan dia seorang kanak-kanak perempuan. Di dalam video ini terdapat 5 aktiviti. Untuk aktiviti pertama, Kira diminta untuk meneka berapa objek yang berwarna biru. Kemudian dia mengira objek satu persatu sehingga habis dan memberitahu gurunya jumlah objek yang berwarna biru, iaitu sebanyak 11 objek. Melalui senarai semak, Kira mempunyai beberapa kemahiran, iaitu yang pertama ialah mendengar dan faham dengan arahan yang diberi. Yang kedua ialah berinteraksi dengan baik. Seterusnya, memahati menggunakan deria seperti penglihatan, pendengaran dan juga sentuhan. Mempunyai motor halus melalui koordinasi mata dan tangan. Dan akhir sekali, Kira memahami nombor 1 hingga 10 dengan membilang objek yang berwarna biru. Untuk aktiviti yang kedua, Kira diminta untuk meneka jumlah duit shilling yang disusun di baris atas dan bawah seperti di dalam video. Dia memberitahu bahawa jumlah kedua-dua duit shilling adalah sama banyak. Kemudian gurunya menjarakkan duit shilling di baris atas dan meminta Kira untuk meneka di baris manakah yang mempunyai duit shilling yang paling banyak. Kira kelihatan keliru dengan susunan duit shilling itu dan Kira memberitahu jawapan berdasarkan apa yang dilihat di hadapannya, iaitu duit shilling di baris atas adalah lebih banyak. Melalui senarai semak, Kira mempunyai kemahiran dari segi mendengar dan faham dengan arahan yang diberi, bertutur untuk menyampaikan idea melalui sesuatu yang dilihat. Yang ketiga ialah Kira dapat memerhati menggunakan deria penglihatan, pendengaran dan sentuhan. Selain itu, mempunyai motor halus melalui koordinasi mata dan juga tangan. Kemahiran dalam membandingkan dua kumpulan objek masih tidak dapat dikuasai kerana Kira keliru dengan susunan duit shilling di baris atas dan juga di baris bawah. Untuk aktiviti yang ketiga, Kira diminta untuk meneka dua kayu yang disusun di baris atas dan baris bawah seperti di dalam video. Sama ada kayu di baris atas adalah panjang, kayu di baris bawah panjang ataupun kedua-duanya sama panjang. Dia memberitahu gurunya bahawa kedua-duanya adalah sama panjang. Seterusnya, kayu di baris atas ditolak sedikit oleh gurunya dan gurunya meminta Kira untuk meneka kayu di baris manakah yang lebih panjang. Kira kelihatan keliru dengan susunan kayu tersebut dan dia memberitahu bahawa kayu
di baris atas adalah lebih panjang berbanding dengan kayu di baris bawah. Melalui senarai semak, Kira mempunyai kemahiran seperti yang pertama ialah mendengar dan faham dengan arahan yang diberi, dapat berinteraksi dengan baik, mempunyai kemahiran dari segi memahati menggunakan deria penglihatan, pendengaran dan juga sentuhan. Terdapat juga kemahiran motor halus melalui koordinasi mata dan juga tangan. Kemahiran dalam membanding ukuran objek panjang dan juga pendek masih tidak dapat dikuasai oleh Kira kerana dia keliru dengan susunan kayu yang berada di baris atas dan juga di baris bawah. Untuk aktiviti yang keempat, Kira diminta untuk meneka ukuran air di dua buah gelas yang sama tinggi di hadapannya. Gurunya bertanya sama ada ukuran air pada kedua-dua gelas tersebut adalah sama ataupun tidak. Dia memberitahu bahawa ukuran air bagi kedua gelas tersebut adalah sama banyak. Kemudian gurunya menuangkan air daripada gelas tinggi kepada gelas yang rendah. Dia bertanya kepada Kira mana satu ukuran air yang paling banyak. Kemudian Kira memberitahu bahawa gelas yang tinggi mempunyai air yang paling banyak. Melalui senarai semak, Kira mempunyai kemahiran dari segi mendengar dan faham dengan arahan yang diberi, dapat berinteraksi dengan baik bersama gurunya, mempunyai kemahiran memerhati menggunakan deria penglihatan, pendengaran dan juga sentuhan. Terdapat motor halus melalui koordinasi mata dan juga tangan. Kemahiran dalam membandingkan ukuran objek seperti tinggi dan rendah masih tidak dapat dikuasai kerana Kira kelihatan keliru dengan ukuran air di dalam gelas yang berbeza ketinggian. Akhir sekali untuk aktiviti yang kelima, terdapat seekor anak patung kucing dan juga 3 buah cawan kertas di hadapan mereka seperti di dalam video. Gurunya meminta Kira untuk menutup mata dan meneka di manakah whistle berwarna hijau disorokkan. Kemudian dia membuka mata dan memberitahu bahawa whistle itu disorokkan di cawan yang kedua, dan dia juga memberitahu bahawa anak patung yang berada di sebelahnya itu juga nampak whistle berada di cawan yang kedua. Seterusnya, gurunya meletakkan anak patung kucing itu yang berada di sebelahnya itu di luar bilik. Dia meminta Kira untuk menutup mata semula dan meneka di manakah whistle itu disorokkan. Kemudian gurunya mengambil semula anak patung yang berada di luar bilik itu dan meminta Kira untuk meneka adakah anak patung kucing ini tahu bahawa whistle itu disorokkan di mana. Dan Kira memberitahu gurunya yang anak patung tu tidak tahu whistle itu disorokkan kerana berada di luar bilik. Melalui senarai semak, Kira mempunyai kemahiran mendengar dan faham dengan arahan. Yang kedua ialah bertutur untuk menyampaikan idea melalui sesuatu yang dilihat.
Yang ketiga ialah mempunyai kemahiran dari segi memerhati menggunakan deria penglihatan, pendengaran dan juga sentuhan. Mempunyai kemahiran motor halus melalui koordinasi mata dan juga tangan. Dan akhir sekali, mengetahui kedudukan objek di dalam sesuatu ruang. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Untuk kesimpulan pula, tidak dinafikan setiap perkembangan kanak-kanak ni adalah berbeza-beza dan mereka tidak boleh dinilai dan diberi hukuman terhadap perkembangan mereka. Daripada perkembangan mereka tersebut, guru mestilah memberikan perhatian yang lebih dalam menilai kanak-kanak tersebut. Tetapi guru tidak boleh untuk menilai secara tidak seimbang dan memilih kasih terhadap kanak-kanak tersebut dalam membuat perhatian. Sebagai guru, kita hendaklah mahir dalam menggunakan pelbagai jenis bentuk pemerhatian ataupun instrumen. Hal ini kerana dengan menggunakan setiap rekod yang digunakan adalah berbeza-beza tujuan, termasuklah borang senarai semak ni. Kerana borang senarai semak ni adalah digunakan untuk menilai pengetahuan kanak-kanak, menilai sikap, dan juga kita tidak bolehlah bergantung kepada borang saja, tapi kita hendaklah memberi perhatian lebih dan menggunakan pelbagai lagi borang senarai semak ataupun instrumen kepada kanak-kanak dalam menilai kanak-kanak tersebut. Selepas membuat pemerhatian, penilaian dan juga pentaksiran terhadap kanak-kanak, guru juga hendaklah membuat intervensi awal kepada kanak-kanak tersebut. Kerana guru ni adalah insan yang paling diberi tanggungjawab oleh ibu bapa untuk memastikan kanak-kanak, perkembangan kanak-kanak ini berkembang secara seimbang. Sekiranya intervensi awal dapat dilakukan dan kelemahan kanak-kanak dapat dilihat oleh guru boleh memberi aktiviti ataupun pelbagai jenis intervensi kepada kanak-kanak untuk meningkatkan kemahiran kanak-kanak tersebut. Jadi, dengan intervensi awal yang dilakukan oleh guru di prasekolah ini, perkembangan kanak-kanak akan lebih seimbang dan mereka juga dapat bersedia dan bersiapkan diri mereka untuk melangkah ke alam pendidikan formal di sekolah rendah. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.